Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton rakaman khas agenda Awani tentang inovasi di tempat di mana inovasi itu bagaikan udara yang dihirup setiap hari, Yayasan Inovasi Malaysia di Cyberjaya. Terima kasih kepada YIM kerana membolehkan rakaman ini dilakukan. Ini juga sempena satu forum persidangan antarabangsa begitu penting tentang inovasi bertaraf antarabangsa akan berlangsung di KL tidak lama lagi, World Innovation Forum KL. Dan oleh itu saya ingin berbicara dengan tamu saya pada hari ini, penghulu di sini, Dr. Mazlan Khamis, Ketua Pegawai Eksekutif ataupun CEO Yayasan Inovasi Malaysia. Terima kasih, Doktor. Banyak yang sudah pun kita bicarakan sebenarnya tentang inovasi di Astro Awani. Tapi sempena dengan musim kemerdekaan, Hari Malaysia dan sebagainya, saya nak mengambil aspek itu untuk menghayati negara ini. Menghayati negara, menghayati pengorbanan, perjuangan kemerdekaan. Jika kita tidak meletakkan inovasi sebagai satu perjuangan kini, maka bagi saya, nikmat dan erti kemerdekaan itu juga kita tidak langsungkan ke depan kesinambungannya. Pandangan doktor dalam hal ini? Sesungguhnya saya berpendapat bahawa apa yang diutarakan tadi memang selari lah. Okay. Kalau kita lihat negara-negara yang maju, mengapa mereka sangat menjiwai produk-produk yang dikeluarkan oleh negara masing-masing, kerana timbul perasaan bahawa itu merupakan sesuatu yang melambangkan kepribadian mereka dan melambangkan keupayaan mereka untuk bersaing dan sebagainya. Jadi memang ada kebanggaan di situ. Bukan sahaja penerimaan tapi ada bangganya. Di negara kita, saya rasa itu masih perlu didorongi lebih hebat lagi. Sebab dalam banyak hal, kalau orang kita mencari produk, kebanyakan daripada mereka akan melihat bahawa produk yang dihasilkan oleh tempatan ni seolah-olah kurang kualiti. Dia nak cari ori, bila dikata ori, lebih kepada produk-produk luar. Maknanya penerimaan, the pride tak ada kepada produk-produk tempatan yang merupakan produk inovasi. Jadi sebenarnya dia memerlukan perubahan minda di kalangan rakyat negara kita bahawa menghayati inovasi. Okay, bila kita definisikan inovasi ini sebagai pembinaan produk baru dan sebagainya, ialah merupakan satu syarat penting, okay, untuk kita menimbulkan perasaan patriotisme dalam diri. Sebab itu produk sendiri, produk orang kita. Jadi kita mesti ada perasaan bangga. Jadi sebenarnya mendapatkan orang ramai supaya sayang kepada produk tempatan, mengakui bahawa produk kita mempunyai kualiti yang mesti kita boleh banggakan, merupakan satu titik tolak yang penting bagi melonjakkan negara kita ke lebih. Doktor, mungkin kita perlu melihat YIM untuk menjambatankan perkara ini pada pelbagai lagi pembuat polisi dan sebagainya, kerana dalam perbincangan saya dengan ramai pakar-pakar tempatan antarabangsa, terima kasih kepada YIM juga lah yang membolehkan saya berbuat demikian, makin ramai yang mengatakan bahawa inovasi ini bukanlah sesuatu terasing yang direka cipta oleh segelintir orang elit saintis yang duduk di dalam makmal terkemuka dunia dan dikeluarkan untuk masyarakat. Inovasi juga adalah proses, termasuklah komunikasi, perubahan yang berlaku dalam masyarakat itu sendiri yang membolehkan pengetahuan dan juga maklumat daripada inovasi itu untuk tersebar dan kemudian yang mempengaruhi cara hidup dan peradaban. Bunyinya besar, tapi maksudnya ialah terutamanya di kurun ke-21 ni, inovasi perlu inklusif. Daripada dia ditentukan oleh segelintir pemimpin atasan, dia semakin banyak dan lebih banyak datangnya daripada bawah contohnya. Dan dalam konteks ini juga, apa yang dilakukan oleh Yayasan Inovasi adalah melihat kepada inovasi akar umbi. Jadi maknanya dalam sejarah dan budaya kita juga, inovasi memangnya tidak pernah terpisah daripada masyarakat. Pandangan? Sudah tentu sekali, sebab kehadiran kita di bumi Malaysia ini juga adalah sebagai yang membawa jembatan tadi, sebagai bridge
kepada sains, teknologi dan sebagainya. Dalam banyak situasi, sebenarnya tak siapa yang mengambil endah sangat tentang apa yang berlaku di akar umbi. Sebab mungkin dalam pemikiran kita bahawa hanya saintis, hanya orang yang berpendidikan tinggi dan sebagainya yang boleh menghasilkan sesuatu yang baru, boleh menghasilkan sesuatu inovasi. Dan saya rasa kesedaran bahawa apa yang dihasilkan di akar umbi mempunyai bukan saja mempunyai makna tapi mempunyai perisian yang penting adalah sesuatu yang boleh kita banggakan. Saya rasa Yayasan Inovasi Malaysia adalah satu-satunya pertubuhan yang didalangi oleh kerajaan, okey, untuk mengetengahkan apa yang dihasilkan di bawah supaya dia menjadi relevan kepada teknologi yang di atas, kepada pusat penyelidikan dan sebagainya. Jadi kehadiran kami sebagai jambatan tadi memang sangat penting dan kita dapat rasai sendiri ya, dalam peranan kita membawa produk ni ke hadapan. Memang kita dapati bahawa tanpa aktiviti yang kami lakukan, apa yang dihasilkan di peringkat bawahan itu akan mendap, akan terpendam begitu saja. Mungkin dia subur sebentar, sementara ada pengusahanya. Dengan ketiadaan pengusaha, maka dia akan mati. Tapi, tidak. Bila kami datang, kita katakan bahawa sebenarnya produk ni relevan bukan saja untuk pengusaha itu tadi, bukan untuk inovator tadi. Dia boleh juga relevan kepada masyarakat yang lebih besar. Dan bukan itu saja, dalam banyak kerja-kerja kami bila kita berinteraksi dengan pelbagai agensi daripada luar negara, mereka merasakan bahawa apa yang dihasilkan di peringkat akar umbi sebenarnya mempunyai nilai ekspor yang boleh kita ketengahkan di peringkat antarabangsa. Okey. Doktor, kita rehat dahulu, tapi apabila kembali, saya nak bagi peluang ni kepada Yim menjadi hari ini, mungkin melihat kembali sejauh ini dalam perjalanan jadi jambatan ni, apakah yang terbaik yang boleh diketengahkan pada pandangan doktor, pengalaman yang paling hebat sekali tentang kadang-kadang bila kita buat bahawa kita nampak dengan lebih dekat inovasi dan semangat inovasi yang ada dalam masyarakat, dan apa antara masalah utamanya. Dan saya nak salutkan semua itu kerana di kurun ke-21 ni dikatakan mengeluarkan grand innovation, apa inovasi besar seperti roket, angkasa lepas sebagainya, bukan lagi hanya dilihat tetapi sesuatu yang lebih menyeluruh, holistik untuk kebaikan masyarakat, dan bukan hanya dinilai dengan pulangan komersial tapi nilai kepada kesejahteraan rakyat contohnya. Bagaimana nak hubungkan semua ni, kerana biasalah Malaysia kita masih lagi ada sebelah kaki di era perindustrian, kita nak melangkah sebelah kaki lagi dalam era ekonomi bersaskan pengetahuan, tapi Yim berada di tengah-tengahnya. Selepas ini kita ikuti pengalaman mereka dalam menjadi jabatan ini. Anda masih menonton agenda Awani Khas yang dirakamkan di Cyberjaya, tempat di mana Yayasan Inovasi Malaysia bertapak, dan Yayasan Inovasi Malaysia ataupun YIM ingin membuat tapak yang kukuh untuk menjadi jambatan di antara apa yang berada dalam masyarakat sekarang dengan masyarakat menuju ke depan, dan jalannya itulah jalan inovasi. Bagi saya, soalan seterusnya kepada Dr. Mazlan, bagaimana pengalaman setakat ini melakukannya itu, kerana kadang-kadang perkara yang paling mudah iaitu konsep tentang kegagalan. Semua orang di seluruh dunia terbabit dalam berbicara tentang inovasi tahu kegagalan adalah memecahkan ruyung untuk mendapatkan sagu contohnya. Tetapi di dalam masyarakat sekarang, mungkin kita terlalu menghukum mereka yang gagal. Gagal apa juga pelajaran ke, dalam perniagaan ke, dan dalam kerjaya ke. Mungkin orang itu terlalu hebat inovasi dalam pemikiran dan hati beliau, sehingga dalam ekosistem pekerjaan yang beliau ada itu, beliau tidak dapat berjaya. Tapi apabila keluar, tiba-tiba dia akan boleh menjadi satu letusan yang hebat. Dalam konteks ini, mungkin saya nak minta ini disuarakan dalam pengalaman yang Yim telah lalui. Mungkin kita petik yang best dulu, yang terbaik dulu, pengalaman bagi doktor yang doktor telah lalui dengan Yim ini.
terutamanya dalam menyusur akar umbi inovasi? Saya ingin berkongsilah tentang salah satu perkara yang membuatkan kami rasa bahawa apa yang kami lakukan ini memang bermakna. Ini terjadi di sebuah kampung di negeri Melaka. Pada kali pertama kita berjumpa dengan inovator ni, dia merasakan diri dia sangat kecil. Nak bercakap pun tak berani. Daripada berdiri dia duduk, daripada duduk atas sofa dia duduk atas lantai. Betapa kecil dia rasakan diri dia, ya. Tapi setelah kita jumpa dia, setelah kita bantu dia, sekarang ni kita boleh bawa dia ke hadapan. Boleh bawa dia ke dalam TV, dalam surat khabar dan sebagainya. Maknanya perubahan dari segi nilai diri dia itu telah berlaku. Sebab selama ni dia rasakan bahawa tak ada siapa pun menilai apa yang dia lakukan. Walau bagaimanapun, dia tidak pernah merasakan itu sebagai satu kegagalan. Walaupun masyarakat keliling tidak menilai. Jadi itu berbalik kepada soalan Tuan tadi, iaitu soalan kegagalan. Apa yang kita lihat, apa yang kita saksikan sendiri ialah semua para inovator ni dia memang tak ada risau tentang kegagalan. Mereka akan cuba lagi sebab mereka mempunyai passion dia pada apa yang mereka lakukan. Tak kiralah apa orang lain kata. Tak kira sama ada dia diterima atau tidak, yang dia tahu bahawa apa yang dilakukan itu adalah merupakan sesuatu yang membawa kebaikan kepada diri dan keluarga dia. Nah, walau bagaimanapun, oleh kerana ketidakindahan masyarakat sekeliling, maka nilai diri dia di kalangan masyarakat pun rendah. Dan bila ditohmah dan sebagainya, sebab ada yang mengatakan, ada orang kata dia gila dan sebagainya, nilai itu semakin merudum. Tapi dengan kedatangan kami, dengan recognition yang kita berikan kepada diri dia, kepada produk itu, bantuan yang kita berikan, kita boleh nampak dia macam bunga, dia blossom, dia mekar. Dan saya rasa itu adalah kejayaan yang mungkin orang lain tak dapat rasakan, tapi kami rasakan sebab kita dapat melihat perubahan yang berlaku pada individu ini dan juga keluarga dia. Jadi bukankah itu sesuatu yang penting apabila rakyat jelata di peringkat bawah merasakan bahawa mereka bersama-sama dalam pembangunan negara, dalam arus modernisasi, dalam arus inovasi. Di situlah sebenarnya kepentingan polisi inklusif inovasi inklusif yang kita jalankan ni. Mereka tak rasa maka mereka dipinggirkan. Jadi saya rasa itu amat penting dalam kerja kita untuk membangunkan negara kita. Transformasi individu itulah yang kita ingin besarkan dan luaskan supaya ia menjadi majoriti dalam masyarakat. Tapi sekarang ni mereka yang pandai ataupun berani ataupun cekal untuk terus menghasilkan inovasi itu dilihat sebagai alternatif. Contohnya kalau kita pergi ke sekolah, pelajar yang berbeza daripada pelajar lain itu, dan saya perlu mendapat cerita ini daripada rakan teknopreneur ataupun usahawan tekno. Ada anak mereka pun, kerana mereka ni usahawan tekno, jadi anak mereka pun dah belajar pengaturcaraan komputer sejak kecil. Jadi di Malaysia, anak itu dimarahi kerana dia memecah masuk ke dalam rangkaian komputer sekolah. Kerana tak sabar, sekolah punya rangkaian komputer sekolah itu tidak secanggih yang dimahukan. Tidak inklusif kepada apa yang pelajar sekarang rasakan perlu dilakukan. Jadi ibu bapa dipanggil ke sekolah dan diberikan amaran. Kemudian pelajar itu ibu bapa dia bawa untuk belajar di Australia. Dan perkara sama berlaku, tetapi bezanya adalah pentadbiran sekolah menelefon ibu bapa, tak payah pun pergi ke sekolah, berkata kita dah masukkan, senaraikan dan register ataupun daftarkan anak tuan ini dalam satu sekolah khas kerana dia mempunyai bakat yang luar biasa. Dia boleh masuk dan ubah sistem pengaturcaraan sekolah. Masalah yang sama, isu yang sama, pendekatan berbeza. Di Australia diraikan, di sini mungkin dilihat sebagai suatu anomali ataupun suatu keganjilan yang tidak boleh diterima. Jadi bagaimana nak menjadikan yang alternatif seperti yang di Melaka itu sebagai arus perdana sebenarnya, itulah yang negara perlukan. Itulah yang masyarakat perlukan. Kesedaran sebegitu memang amat penting dan saya rasa cerita itu bukanlah satu cerita yang unik. Okey, bukanlah terasing sebab dia berlaku dengan anak saya sendiri contohnya. Anak saya sangat kreatif dari segi penulisan, dari segi kerjanya, tapi
sekolah misalnya ingin meletakkan di dalam kotak. Jadi karangan dia yang panjang, yang sangat bernas, diberi penalti kerana terlalu panjang dan tidak menjawab soalan contohnya. Padahalnya perkara yang sama berlaku ketika dia di Amerika Syarikat contohnya. Gurunya menggalakkan dia memperkembangkan lagi karangan tadi. Jadi kalau kita lihat pendekatan tu lebih kurang selari. Jadi dia sangat berleluasa dekat negara kita bahawa kita para pendidik cuba untuk membuatkan uniformity dan itu adalah menjadi mainstream kepada pendidikan, yang sesuatu yang tak boleh kita teruskan sebab kalau kita ingin melonjak ke hadapan, kita mesti raikan perubahan. Saya suka Dr. Mazlan bagi hujah itu kerana kita rehat yang kedua dan terakhir apabila kembali Profesor Kono yang dibawa oleh IIM juga dalam temu bual saya dengan beliau mengatakan bahawa era kurun ke-21 ini adalah era yang sangat penting untuk inovasi itu diutamakan, tetapi ia juga akan membawa apa yang dilihat oleh ramai orang sebagai satu keributan, kekalutan, kelang kabut dan sebagainya. It's an age of chaos. Kerana chaos bukan bermaksud semua orang tunggang langgang dan bergaduh sana sendiri. Chaos dalam erti kata bahawa kita tidak lagi melakukan perkara yang kita lakukan dahulu. Kita perlu berubah kerana keadaan itu memerlukan kita berubah, kecepatan perubahan dan sebagainya. Jadi di Malaysia, bagaimana kita nak advokasikan the age of chaos ataupun era keributan. Kerana keributan itu orang tak mahu secara peratanya. Orang mahukan keseragaman, sesuatu yang rutin, biasa, maka itu lebih senang. Tapi mungkin era kurun ke-21 yang susah itu perlu menjadi senang. Kerana inilah eranya untuk perkara itu berlaku. Itu kita bincangkan selepas ini. Anda masih menonton agenda awal ini, rakaman khas di Cyberjaya, di Ibu Pejabat Yayasan Inovasi Malaysia. Dan kalau anda juga peminat rakan saya Cynthia Eng dan sentiasa melihat Vantage Point, anda mungkin melihat satu rekaman episod yang dilakukan oleh saya dengan Profesor Noboru Kono, seorang pakar inovasi dari Jepun. Kalau tak pun anda boleh Google saja dan melihat di YouTube yang ada awani itu. Kerana Profesor Noboru Kono bercakap tentang era kurun ke-21. Beliau dengan rendah diri yang mengakui bahawa apa yang membawa Jepun begitu hebat, jadi negara kedua terbesar dunia dalam kita kata kekuatan ekonomi dan sebagainya, hampir dengan Amerika pada satu ketika dulu, kini begitu berjuang walaupun dengan Korea Selatan, tetapi beliau berkata itu tidak semestinya sesuatu yang buruk kerana mereka tidak mahukan inovasi seperti yang sedang berlaku di Korea Selatan dalam erti kata literalnya, kerana mereka mahukan suatu inovasi yang lebih baru. Dia memberi contoh satu konsep iaitu virtuous capitalism. Kapitalisme yang ada nilai, kapitalisme yang harmoni dengan masyarakat sesuai dengan masyarakat Asia. Dan beliau berkata untuk mencapai itu, ia adalah satu era di mana kelang kabut, keributan itu akan berlaku. Saya kembali kepada Dr. Mazlan dalam konteks itu. Di Malaysia, jika saya mengambil apa yang Profesor Noboru Kono kata, bagaimana kita nak berhadapan, berurusan dengan keributan ini? How do we manage chaos? Kerana inilah negara yang kita begitu gembira kalau kita berjaya mengawal suasana. Mungkin sesuai untuk kurun ke-20, dalam era kurun ke-21, mungkin kita perlu terbalikkan perkara itu dan melihat keributan itu sebagai suatu prasyarat untuk inovasi berlaku. Kalau kita lihat apa yang berlaku dengan produk, Apple contohnya, Apple iPhone, dia merupakan satu disruption kepada apa yang kita faham tentang telefon. Jadi sebenarnya disruption tu akan mengeluarkan lebih banyak perkara baru yang akan lebih banyak membawa keselesaan yang baru dan membawa keuntungan yang baru kalau kita sama-sama menghayati disruption itu tadi. Tapi kalau kita katakan bahawa dia adalah satu disruption yang kita tak mahu terima, kita ingin meneruskan apa yang kita biasa lakukan, nak berada dalam zon selesa, maka kita akan tertinggal.
Jadi sebenarnya kita perlu embrace, kita perlu bersama-sama dalam memahami disruption yang ada, dan kalau boleh kita yang menjadi agent kepada disruption, bukan membawa maksud kita buat huru-hara, tapi kita membawa kita sama-sama yang menjadi catalyst. Dr. Mazlan ingin mengajak kami semua rakyat Malaysia ni mendakap ketakutan yang paling kami takuti, iaitu perubahan. Saya sendiri pun kalau besok pergi pejabat dan tiba-tiba sistem pejabat itu berubah, perasaan tu secara semula jadi akan datang. Tetapi tentunya kematangan penjanjian akan datang dan lihat dan sebagainya. Tapi untuk meminta masyarakat masa secara keseluruhannya, bagaimana kita nak melakukan itu? Mungkin saya boleh minta Dr. Mazlan berikan pengalaman ataupun suatu, tadi kita Dr. Mazlan berikan perasaan paling gembira melihat inovator di Melaka. Mungkin kali ini pilih suatu kekesalan yang paling besar dalam perjuangan inovasi ini, melihat pada apa yang YIM tahu sepatutnya dilakukan berbeza, tapi sukar dilakukan di Malaysia kerana kita masih lagi sukar untuk mendakap ketakutan kepada perubahan itu. Saya lihat kepada proses kerja kita lah. Okey, proses kerja kita. Apa yang saya cuba lakukan di YIM sebagai sebuah agensi yang mendalangi inovasi ialah memastikan ada banyak disruption berlaku. Okey, tidak ada satu hari pun di Yayasan Inovasi ini yang saya katakan boleh sama. Okey, kita sentiasa menerima benda baru dan menanganinya secara bersama, sebab dia membuatkan kita menjadi lebih bersedia untuk pelbagai disruption yang akan datang kemudian. Jadi sengaja kadang-kadang saya meletakkan pelbagai proses baru supaya ada berlaku sedikit kepincangan dari segi pemikiran, dari segi peraturan kerja, dari segi interaksi. Ini huru-hara terancang kan? Ini ya, sebenarnya huru-hara terancang yang sama ada mereka dalam organisasi ini faham ataupun tidak, tapi kita dah membuat asas kepada mereka bahawa kita bergerak kepada sesuatu yang lebih besar. Jadi memang perlu kepada semua orang peka kepada mereka bahawa mereka perlu bersedia. Okey, jadi apa pun perkara baru yang sampai, mereka oleh kerana kebiasaan itu tadi, mereka bersedia menghadapinya. Saya sentiasa bersyukur pada Tuhan, saya bekerjaya sebagai wartawan dalam kurun ke-20 dan ke-21. Dan antara perkara yang saya amati dan nampak adalah antara cabaran yang paling mendepani Malaysia, negara dan masyarakat kita adalah kita boleh lakukannya dalam ekosistem yang lebih kecil. Tetapi bila nak buka kepada yang lebih besar itu, dan doktor berhadapan dengan agensi kerajaan, kementerian, agensi swasta, syarikat besar, kecil, IKS, dengan komuniti, dengan masyarakat tertentu, bagaimana nak luaskan ini sebagai satu budaya? Sebab itulah bila saya dipanggil contohnya untuk bercakap tentang inovasi dalam agensi kerajaan, sesuatu yang sangat menggerunkan, ya. Saya terus memberikan setiap orang mempunyai peranan sebagai leaders. So sebagai leaders maknanya walaupun agensi itu besar, unit yang you control oleh leaders tadi adalah kecil. Jadi anggap dia sebagai sebuah organisasi kecil di mana perubahan, disruption senang untuk ditangani. Jadi kalau setiap orang beranggapan bahawa saya adalah merupakan seorang pemimpin yang mempunyai organisasi yang boleh saya olah dan membawa disruption yang positif, maka kita akan dapati kerancakan inovasi akan berlaku. Tapi kalau kita kata kita sentiasa berhadapan dengan harian dan berkata apakah yang harus pihak tertinggi lakukan, menunggu-nunggu teguran, menunggu arahan, maka kita tak akan berlaku. Jadi sebenarnya dia perlu berlaku macam sel dalam badan. Setiap sel bertindak sendiri, tapi secara keseluruhan dia membawa kesihatan ataupun tidak kepada badan. Jadi kita perlu mewujudkan sel-sel tersebut yang berani, yang boleh menghadapi risiko dan membantu antara satu sama lain, bukan saja menuding jari kepada yang lain bila yang tidak berfokus. Kesasaran strategik. Okey. Ini dah banyak lagi
akan dibincangkan dalam forum yang begitu penting, World Innovation Forum di Kuala Lumpur. Kita akan ada sesi lain untuk membincangkan perkara itu. Untuk malam ni, itu sahaja masa yang ada. Doktor, terima kasih banyak kerana berkongsi pengalaman. Dan terima kasih banyak kepada anda, hantarkan pandangan anda sendiri kepada Facebook, ada Twitter, ada Instagram Astro Awani, dan terus saja ke laman sesawang astroawani.com untuk menyampaikan apa jua pandangan anda tentang perkara ini. Sekian, selamat malam dan terima kasih. Jumpa lagi. Thank you so much.